Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi dikasihi Mudir Seri di Ruhul Mannan, Ustaz Haikal, seluruh asatizah, guru-guru yang mengajar di sekolah ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia Allah dapat kita berhimpun atas satu tujuan untuk kita berada dalam majlis yang penuh dengan barakah. Tidak lain tidak bukan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diadakan majlis begini rupa sempena dengan PKPB yang berlaku, anak-anak tidak datang ke sekolah. Jadi kita isikan masa terluang ini untuk kita sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita mencari dana untuk menguruskan pentadbiran sekolah berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini ataupun yang mendengar di dalam internet, pakat-pakat berikan sumbangan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan melancarkan proses mendidik anak bangsa menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya tak ambil masa yang panjang. Pagi ini kita hanya berkongsi berkaitan dengan mukadimah kitab untuk kita mengenali apa ilmu yang akan kita kongsikan bersama. Jadi tadi Ustaz Syuari dah selesai membedah ataupun memberikan pembukaan pada kita berkaitan dengan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dan saya hanya mampu untuk kongsi dengan tuan-tuan kisah cerita. Jadi cerita ni syok murung tak mah. Kawan tahu. Jadi kita sebut sikit sebanyak berkaitan dengan kisah para anbiya. Ringkasan. Kita pilih kitab ringkasan kerana sangat ringkas dan mudah untuk kita fahami. Bukan nak macam detail. Kita hanya nak ambil beberapa tajuk dan pengajaran yang ada dalam kisah para anbiya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kitab yang kita pilih karangan Syekh Dr. Hisham Kamil Hafizahullah Ta'ala, ulama daripada Bumi Mesir, dan sering kerap juga beliau turun ke bumi Malaysia kita ni untuk bertemu dengan rakyat Malaysia menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Syekh untuk memberikan lebih banyak ilmu kepada umat. Jadi kita ambil kitab ni secara ringkas untuk kita kongsikan bersama, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi tuan-tuan, kita tengok muka surat yang ke-7, terus kepada mukadimah kita. Baik. Dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini semua para ulama akan mulakan kitab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Setiap benda yang baik, dzibal, yang ada kebaikan dalam syarak, kalau tidak dimulakan dengan nama Allah, maka hilang barakah. Setiap benda baik yang dipuji syarak, yang lurus dalam syarak. Jadi kalau baik dari segi kita belum tentu. Kita kata baik, syarak tak tentu. Jadi yang baik di sisi syarak kena mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baru ada barakah. Jadi nak buat apa pun kena mula dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama syarah kata berkat tak berkat bismillah ni, dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Bismi, Allah, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ada 4 kalimah dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksud 4 kalimah tu? Yang pertama, 4 kalimah ni bermaksud Allah akan, ni pemurah dan penyayangnya Allah, bahawa Allah akan memberikan pengampunan kepada 4 tempat manusia buat dosa pada Allah. Mana manusia buat dosa? Siang dan malam, tersembunyi dan terang-terang. Ni 4 tempat ni tak boleh lari. Siang buat dosa nak? Buat. Takkan dah buat dosa.
Malam lagi buat, gelap. Tengah cerah pun buat dosa, tambah malam. Siang malam buat dosa. Kemudian sembunyi dan terang-terang. Waktu orang ramai buat ada dosa kita buat. Tambah dosa seorang, lagi banyak dosa yang kita lakukan. Jadi kita ni hamba yang berdosa pada Allah, banyak dosa kita buat. Kalau ada hak pagi ni main tak ada dosa? Ada kan? Kalau ada, tolong angkat tangan, saya nak selfie. Tengok ni muka aku nak. Mana ada, semua kita pakai ada dosa pada Allah. Banyak dosa kita. Jadi dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, Allah nak berikan keampunan. Kamu buat siang pun Allah nak ampun. Kamu buat dosa malam pun Allah akan ampun. Kamu buat tersembunyi ke terang-terang, bila pun kamu buat dosa, kalau kamu minta ampun pada Allah, Allah akan berikan keampunan. Ini pemurah dan penyayangnya Allah. Berkatnya sebutan Bismillah. Dan maksud yang kedua juga, kata ulama, bila 4 kalimah ni juga memberikan maksud bahawa Allah akan berikan penjagaan kepada 4 tempat yang boleh diganggu syaitan. Iblis boleh kacau manusia melalui 4 arah. Depan, belakang, kiri dan kanan. Ini tempat ganggu laluan untuk syaitan ganggu. Atas dan bawah dia tak boleh kacau. Kerana ni laluan yang disebut dalam Quran 4 tempat ya. 4 arah ya. Depan, belakang, kiri, kanan. Atas, bawah tak boleh. Atas kerana tempat turunnya rahmat. Bawah kerana tempat khudu' dan tawaduknya umat. Sebab tu orang yang merendah diri, orang yang tawaduk, orang macam ni payah nak diganggu syaitan. Payah. Orang yang merendah diri, tak takabur, tak bongkak. Dia sujud kepada Allah, rajin sujud, rajin semayang. Orang macam ni syaitan payah nak kacau. Pangkat yang tinggi, darjat yang mulia, keturunan yang hebat, harta yang banyak, menyebabkan dia masih lagi merendah diri. Syaitan pening kepala. Macam mana nak buat lagi? Sebab dia boleh merendah diri. Agung kita, orang yang paling tinggi darjat dalam Malaysia kita, tuan-tuan dirahmati Allah, dia boleh turun masuk dalam kelas makan nasi lemak dengan budak-budak Allah. Dia boleh turun, maksudnya darjatnya tinggi, tapi dia buat macam biasa. Setan pening nak kacau guna. Tu agung. Kita hak bukan agung nak makan dengan budak-budak tak mau dah, belagak piang ada je. Dah mak keluar. Pagi-pagi nak keluar nak maki kat Zahid orang sedap. Jadi, ya tak ada apa, harta tak ada, keturunan tak apa nak mulia, belagak boleh dengan orang. Makan dengan orang tak mau, nak tegur orang tak mau. Orang macam ni, setan mudah nak kacau. Jadi, rendahkan diri. Tawaduk, jangan belagak, jangan sombong. Tak ada apa-apa. Kan ada kisah orang belagak, sombong, dan rahmati Allah, tak ke mana. Ada seorang lelaki, dia hanya naik, dia nak kata kancil. Naik kancil pelan-pelan. Tiba-tiba tuan-tuan, lintah tepi dia, ada seorang lelaki naik motor Harley Davidson. Motor hak tangan kena pegang aku tu. Potong kancil. Tuan-tuan, dia pergi sebelah kancil, dia tanya, biasa bawa tak Harley Davidson? Tu tanya kau orang bawa kancil tu. Kalau kata saya tak tahu, tak pernah bawa, dia berderah. Tak ada potong pula. Biasa naik tak Harley Davidson? Kawan angin, dia naik kancil ya. Duk tanya, biasa naik tak? Belagak sungguh dia kata. Tentang naik motor besar, duk tanya aku pula. Kata saya tak tahu, derah pula. Dia potong pula. Biasa naik tak motor ni? Motor besar ni. Betul kancil tu, saya tak tahu. Dia berhenti pergi jalan. Pergi dulu. Malah. Jadi biar lama sikit motor tu belah, baru dia start kereta jalan pula. Tuan-tuan duduk tak lama bila jalan, nampak-nampak, nah, motor hak besar tadi ni sungkok dah. Accident. Nerak dah depan jalan. Jadi dia kata lah hati pada dia, padan muka nak belagak sangat. Tentang naik motor besar nak belagak dengan orang. Jadi tuan-tuan, dia pun bila tengok kau tu dah jatuh rebah, jadi kau ni orang baik, berhenti juga tolong. Jadi sambil-sambil duk tolong ni, kau tu tanya pula, bisa naik tak motor Harley Davidson? Ram jatuh duk tanya lagi. Marah. Belagak lagi no? Dah jatuh duk tanya lagi. Kau tu kata saya bukan belagak. Habis duk tanya apa-apa? Saya nak tanya brek tak mana, saya tak tahu. Duk tanya orang tadi tak abang-abang amun. Nampak macam belagak, bukan belagak. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata naik buat apa. Jadi orang belagak ni tak ke mana. Sungkok depan. Jangan duk sombong. Jadi orang yang sombong, tempatnya mudah untuk diganggu syaitan. Tapi orang yang merendah diri, syaitan payah kacau. Ini 4 arah dia ni. Depan, belakang, kiri, kanan. Syaitan tak boleh kacau. Berkatnya, sebutan Bismillah. Lepas tu Nabi besar buat apa-apa Bismillah. Sebut kat budak, ya ghulam, samillah, nak makan kan? Sebut nama Allah. Baca dengan nama Allah. Karena saat kamu sebut dengan nama Allah, syaitan tak boleh tumpang. Makan dengan tangan kanan, kul biyaminik wa kul mimma yalik.
Makan tangan kanan, makan dengan apa yang dekat dengan kamu. Karena kalau kamu baca bismillah, makan tangan kanan, syaitan tak boleh kacau. Tapi kalau kamu tinggalkan dua tu, syaitan akan tumpang. Man akala bishimalihi, akala ma'hu syaitan. Atau kama qala. Siapa yang makan dengan tangan kiri, tanpa baca bismillah pula, maka dia telah makan dengan syaitan. Baca bismillah. Ada seorang lelaki, dia makan, dia takkan baca bismillah. Kita abang baca bismillah. Tak mahu. Kita kata kalau kamu tak baca bismillah, syaitan akan join makan dengan kamu. Biar apa? Memang saya nak syaitan makan dengan saya. Setiap kali makan, dia tak baca bismillah. Tapi waktu nak minum air, baru dia baca bismillah. Kita tanya dia, buat minum baru baca. Makan tak baca. Dia kata, bila saya makan, saya nak syaitan join dengan saya makan. Tapi bila saya minum, saya tak mahu syaitan tumpang. Kenapa? Biar syaitan makan tak minum, mengkelan buang. Dia ingat syaitan macam pop makan dia. Makan tak minum air, mengkelan. Jangan buat lawak bodoh tu. Makan ke minum, baca bismillah. Nabi suruh. Saat kamu baca bismillah, berkat makanan tersebut, syaitan tak boleh tumpang. Allah akan lindung daripada empat-empat arah. Depan tak boleh main, belakang tak boleh main, kiri kanan tak boleh main. Maka makanan tersebut barakah. Betul sebutan bismillah ni barakah. Cukup. Jadi setiap kali ulama akan mulakan tulisan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Takkan tinggal. Lepas bismillah, sebut apa pula? Segala puja dan puji milik Allah, pentadbir alam, sebagai pujian yang banyak lagi baik, serta berkat yang terkandung padanya. Lepas bismillah, puji pula Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah. Kerana ada hadis juga sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihamdilillah, fahuwa akhta'u kama. Sama juga, setiap benda baik kalau tak mula dengan puji Allah, hilang berkat juga. Jadi ulama ambil dua-dua terus bismillah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan pujian yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling banyak memuji Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama Nabi kita Ahmad. Nabi ada banyak nama. Yang terkenal yang kita jumpa, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi juga Ahmad. Ini yang terkenal. Muhammad maksudnya apa? Yang terpuji. Asal pada perkataan Mahmud. Mahmud ni yang mendapat pujian. Ada tentera bergajah bila main serang Mekah, gajah yang banyak-banyak tu ada seekor gajah paling besar. Gajah yang cantik. Dan gajah tu ditunggang oleh tentera ketua raja. Abrahah tunggang ni. Dan raja bagi nama kat gajah yang paling besar ni dengan nama Mahmud. Nama gajah. Cuma tuan-tuan kalau jumpa orang kot ni, jumpa nama Mahmud, dengan kata, nama gajah hantar kan? Marah pula dia. Mahmud bukan nama gajah, Mahmud nama Nabi. Mahmud maksudnya yang mendapat pujian. Jadi gajah ni orang puji, cantik, besar, lawa, gagah. Bila banyak sangat puji, maka dinamakan Mahmud. Nabi kita Mahmud, orang yang dapat banyak pujian. Tapi bila terlampau banyak sangat pujian, daripada Mahmud dia berubah jadi Muhammad. Yang terpuji itu. Kerana bukan dekat manusia puji, Allah puji Nabi, malaikat puji Nabi, binatang puji Nabi, makhluk Allah, langit, bumi semua puji Nabi. Maka bila terlampau banyak nama Nabi Muhammad. Kerana mendapat banyak pujian. Nabi juga dikenali dengan nama Ahmad. Ahmad daripada mana? Hamid. Hamid yang memuji. Jadi dipuji. Yang ni memuji pula. Dia puji kawan tu, dia puji kawan ni. Kaki puji dipanggil namanya Hamid. Tapi kalau terlampau banyak sangat pujian, dia akan berubah jadi Ahmad. Ni orang banyak sangat memuji. Jadi Rasulullah dikenali dengan nama Ahmad kerana Nabi adalah orang yang sangat banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Paling banyak memuji Allah. Dan kalimah pujian yang paling lengkap adalah kalimah pujian yang kita duk baca, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lengkap kalimah. Pujian yang lengkap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bernazar, saya nak memuji Allah dengan pujian yang penuh, yang banyak. Jadi macam mana nak tunaikan nazarnya? Sebut kalimah tadi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini pujian yang lengkap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lepas bismillah, kemudian sebut alhamdulillah, dan ulama tak tinggal satu lagi, selawat dan salam ke atas penghulu segala ciptaan dan semulia-mulia utusan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga serta para sahabat keseluruhan. Mula bismillah, betul alhamdulillah, kemudian ulama akan tutup dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat kat Nabi jangan tinggal. Jadi tiga ni tuan-tuan dirahmati Allah, kok mana pun ulama takkan tinggal. Bismillah, alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan tinggal benda ni. 3. Dan selawat yang kaedah ulama bagi apa? Selawat yang paling mudah, kaedah yang mudah untuk kita ingat. Kalau mula dengan sebutan solat, pastikan tamat nanti dengan wasallam. Kalau mula dengan soli, habis dengan wasallim. Itu je. Bagi betul. Ada orang dia mula dengan solat, habis wasallam. Wasallim. Terbalik. Mula dengan soli, penamat wasallam. Macam tak kena. Jadi orang mengaji bagi beza. Kalau mula solat, kok mana pun hujung lagi wasallam. Kalau mula soli, kok mana pun lagi hujung wasallim. Baru tu. Terus selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang banyak ingat kat Nabi, mulutnya ingat Nabi, fikirannya ingat kat Nabi, amalannya berpandukan sunnah Nabi, hidupnya akan diberikan pelbagai kebaikan. Segala kebaikan akan dicurahkan Allah. Lepas tu ada satu selawat namanya selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Selawat ni, siapa yang selawat macam ni, dia akan dapat banyak kebaikan. Kerana dengan salawat tadi, allazi tanhallu bihil uqad, akan dihuraikan segala simpulan. Yang tersimpul yang mau terbuka balik. Wa tanfariju bihil kurab, yang susah dilepaskan Allah. Nak beranak susah, selawat banyak-banyak. Senang je beranak. Nak cari kerja punya payah, melelong cari, selawat banyak-banyak. Apa saja kesusahan yang kamu alami, selawat kepada Rasulullah akan dilepaskan kesusahan. Wa tuqda bihil hawaij, diberikan segala kehajatan kamu dimakbulkan Allah. Allah makbulkan. Apa segala hajat yang nak? Hajat tak ada masalah. Selawat banyak-banyak, Allah akan kabulkan hajat berkat selawat. Wa tunalu bihir raghaib, segala impian dicapai. Teringin nak sekian-sekian, minta dengan selawat kepada Nabi SAW, Allah akan bagi. Wa husnul khawatim, segala pengakhiran yang baik diberikan Allah. Maksudnya dengan selawat tadi banyak dah. Ini yang berlaku kepada ibu susu Nabi yang bernama Halimah Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Halimah tu Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW. Ulama catat ibu susu Nabi ada dekat 10 orang. Yang kita kenal 3. Siti Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Halimah. Dalam kitab sebut ada dekat 10 orang yang pernah menyusukan Nabi SAW. Setiap cadang nak sebut 10-10, kita sebut 3. Aminah, Suwaibah dengan Halimah Sa'diyah. Bukan tak mahu sebut 7-7. Yang pertama kerana masa kita singkat, tak ada nak sebut semua. Yang kedua kerana saya pun tahu 3 tu. Nak sebut 7 hari pun nak. Sebut Aminah tahu. Jadi yang kita tahu Aminah, Suwaibah, Halimah Sa'diyah. Tuan-tuan, waktu Halimah Sa'diyah keluar dari kampung dia, pergi ke kampung Nabi Muhammad SAW untuk menyusukan Nabi. Ringkas cerita, mereka pergi dengan seekor keldai yang kakinya capit. Kakinya hencot, jalan lambat. Jadi, bila nak keluar, bergerak di kota Mekah, semua orang pakai api derah. Tapi Halimah dengan suami dia lambat. Kaki slow. Kaki keldai capit. Bila sampai lambat, bimbang. Kalau sampai lambat, tak boleh pilih. Kalau sampai awal, boleh buat pilihan. Anak orang kaya boleh menyusu, dapat upah banyak. Tapi takdir Allah, Halimah tu Sa'diyah sampai yang paling lambat. Dan semua budak-budak lain orang ambil dah. Tinggal seorang dia budak. Iaitu anak orang miskin dan yatim. Nabi kita Muhammad SAW. Ni je orang tadi. Allah taruh kat Halimah tu Sa'diyah. Jadi memanglah hak ni bukan tak mau. Tapi kalau boleh nak cari budak yang kaya, anak orang kaya, boleh tumpang kaya. Kerana dia pun miskin dah, hidup susah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saat cari budak-budak lain tak ada, jumpalah Nabi juga. Maka suami dia kata, alang-alang kita dah mai takkan nak balik kosong, mai jauh. Taif nak pergi Mekah bukannya dekat kat 100 kilo. Jadi ambil pilah nyusu pilah budak. Alang-alang sampai. Tak padan balik tangan kosong. Mai jauh takkan balik dengan kosong. Saya mai bukannya dekat, mai benda merebut. Takkan tak ada apa, dapat donat pun jadilah. Dia kotak 3 kotak ni, dia balas 3-3. Baik. Jadi, mai jauh-jauh takkan balik kosong tangan macam tu. Sekurang-kurangnya ada hasil. Maka suami dia kata, ambil pilah budak ni nyusu. Tuan-tuan, kata ulama, saat diambil Nabi SAW nak berbalik ke Mekah, nak balik ke kampung Halimah tu Sa'diyah, tuan-tuan, keldai yang tadi mai capit, lambat, tapi waktu balik, keldai tu jadi paling laju. Potong habis lagi. Pakai heran, dia ni pakai minyak hijau ke mana? Orang 97. Minyak derah ni. Jadi mai lambat, balik cepat. Susu Halimah yang kurang melimpah ruah.
Tanaman yang tak menjadi makin subur. Kambing membiak, beranak pinak. Hidup Halimatus Sa'diyah berubah sekelip mata saat ada Nabi dalam hidup. Ini penting kena ada Nabi dalam hidup. Baru akan jadi kebaikan. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, ulama tak tinggal selawat. Nak tulis apa pun, nak cakap apa pun, selawat kat Nabi kerana semuanya akan mendapat kebaikan. Kerana berkat selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 ni yang tinggal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baik. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya kisah-kisah para Nabi dan Rasul ini terdapat padanya peringatan, penyucian dan pengetahuan tentang umat-umat terdahulu serta satu usaha untuk mengikuti akhlak Rasul. Mereka merupakan sebaik-baik makhluk dan contoh ikutan terbaik. Jadi sebab apa baca kisah para anbiya? Kata Syekh, kerana kisah para Nabi dan Rasul ni banyak sangat peringatan. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan pada kalian sebaik-baik kisah. Kisah yang paling terbaik kisah para anbiya. Banyak pengajaran. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun dalam surah Al-A'raf. Ceritakanlah, sebutlah kisah tentang kisah para anbiya ni kerana dengan kisah ni akan menyebabkan manusia akan berfikir. Otak boleh berjalan kerana baca kisah mereka ni. Banyak pengajaran dan iktibar kita boleh ambil. Dan dengan mempelajari kisah para anbiya ni tuan-tuan sekalian, ibu-ibu ayah sekalian, kita akan kenal siapakah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mengaji semua Nabi. Sebab ulama sebut, untuk kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW, kena belajar 5 ilmu. Yang pertama, kena belajar ilmu sirah. Nak kenal Nabi Muhammad, kena belajar ilmu sirah. Sirah Nabi. Itu bermula pada Nabi beranak sampai Nabi wafat. Nabi beranak bila, duduk dengan siapa. Siapa yang jaga Rasulullah. Kena belajar ilmu tu. Dari A sampai Z. Lepas belajar ilmu sirah, kena belajar ilmu syama'il. Ilmu syama'il ilmu apa? Dia tak cerita dah pasal Nabi beranak bila. Dia cerita pasal peribadi Nabi, akhlak Nabi, bentuk fizikal Nabi. Ini ilmu syama'il. Rambut Nabi macam mana, kulit Nabi warna apa, dada Nabi macam mana, tapak tangan Nabi macam mana, Nabi berjalan macam mana, pedang Nabi macam mana. Itulah ilmu syama'il. Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi ada. Baca pula kitab. Habis baca ilmu syama'il, kena belajar pula ilmu fadail. Ilmu fadail ilmu apa? Ilmu kelebihan yang Allah bagi pada para anbiya, utamanya Allah bagi kat Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya nak kenal Nabi kita, kena belajar juga Nabi-Nabi lain. Baru kita kenal siapa Nabi Muhammad. Kerana Allah berikan kelebihan pada Rasulullah, melebihi kelebihan yang Allah bagi pada Nabi-Nabi lain. Banyak. Ni fadail Nabi. Jadi nak tahu Nabi lebih tak mana, kena baca hak Nabi lain. Kita akan baca Nabi Adam, kita akan baca Nabi Musa, kita akan jumpa Nabi Ibrahim. Jadi semua Nabi-Nabi ni ada kelebihan tertentu yang Allah bagi. Dan kita akan melihat kelebihan yang Allah bagi pada Rasulullah lebih hebat berbanding Nabi-Nabi lain. Allah sebut dalam Quran, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'. Ada Rasul yang Allah bagi kelebihan melebihi berbanding Rasul yang lain. Dengan kelebihan tertentu. Sebagai contoh, kalau Nabi Musa AS ada mukjizat boleh guna tongkat dia, dia boleh pukul laut terbelah dua. Lari-lari Fir'aun ni kan kat belakang. Jumpa laut. Nak buat ke mana ni? Tak tahu jalan lah. Pegang tongkat Allah wayu, pukul laut. Laut terbelah dua. Mukjizat Nabi Musa boleh membelah lautan. Nabi kita Muhammad SAW bukan belah laut, belah bulan tu. Nabi Musa belah laut bawah, bulan atas. Belah bulan. Terbelah dua bulan. Jadi hebatlah. Tapi ada orang kata orang perempuan di Putrajaya lagi kemas, bukan belah bulan. Bulan main ke dia. Lagi kemas. Itu lain, tu bab lain. Jadi Nabi Musa boleh membelah lautan, Nabi Muhammad boleh membelah bulan. Jadi bila baca kisah Nabi Musa, baru kita kenal Nabi kita Muhammad siapa dia. Lagi hebat. Nabi Musa guna tongkat yang sama, boleh pukul batu. Batu yang kosong. Allah sebut dalam Quran, فَنْفَجَرَ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Bila batu tersebut, terbit 12 mata air. Saya sampai dah di Mesir. 12 mata air. Kira ada 12 sungguh. Batu kosong, pukul-pukul keluar air. Ni mukjizat Nabi Musa. Orang seriti ruh mana mau kemas agak. Tekan kowe ayam keluar agak. Tu pasti ada ayam. Ni batu kosong tak ada ayam, pukul-pukul keluar ayam. Mukjizat Nabi Musa AS. Baik, Nabi kita Muhammad tak payah ketuk batu, jari keluar, ayam keluar kok jari. Lebihnya Nabi kita. Banyak. Nabi Yusuf, siapa pandang Nabi Yusuf?
jatuh cinta. Segaknya Nabi Yusuf. Dia tak akan sampai kisah Nabi Yusuf. Lawanya Nabi Yusuf AS. Siapa tengok, confirm jatuh cinta. Nabi kita Muhammad SAW tak tengok dia jatuh cinta. Siapa pernah tengok dah Nabi? Tak ada. Mana ada tengok. Kita hidup jauh ribu tahun dengan Nabi. Mimpi, tak jumpa Nabi. Bukan dekat nak jumpa Nabi. YB pun tak mimpi. Nak mimpi jumpa Nabi. Dekat duk mimpi kena ligan anjing. Mimpi betul apa-apa. Jadi siapa pernah tengok Nabi? Tak pernah. Kita tak pernah lagi tengok Nabi Muhammad. Tapi jatuh cinta lah. Tu kalau tengok ke mana? Nabi Yusuf tengok tu jatuh cinta. Nabi Muhammad tak payah tengok. Tak tengok jatuh cinta. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi baca kisah para anbiya ni akan memberikan banyak pengajaran. Dan sekaligus akan mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Betapa lebihnya Allah bagi kat Nabi. Lepas tu kena belajar ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu fadail. Lepas tu kena belajar ilmu dalail. Dalail ilmu tentang tanda kenabian yang Allah bagi kat Nabi. Masa dia berjalan awan ikut, ada pokok tunduk bagi salam, api majusi terpadam. Ni semua tanda-tanda kenabian yang ada kat Rasulullah SAW. Lepas tu kena belajar ilmu khasa'is pula. Baru kenal Nabi kita Muhammad SAW. Khasa'is Allah bagi kat Nabi. Special. Antara yang Allah bagi tak bagi kat Nabi lain. Bagi kat Nabi Muhammad. Antaranya Nabi boleh melihat depan dan belakang serentak. Mata Nabi tengok depan, nampak sekali yang belakang. Nabi tengok dalam gelap macam tengok dalam cerah. Sama. Tak ada kesan. Kita dalam cerah boleh nampak. Dalam gelap bungkus. Dalam cerah tak nampak. Duk tulis ni. Dia tengah duk tulis pen. Duk tulis. Jadi dia selit kat telinga ni. Pen tu. Lepas tu nak tulis balik. Mana pen aku? Ni duduk kat telinga tak nampak. Dia cari mana pen aku? Melilau je. Dalam cerah tambah dalam gelap lagi tak nampak. Ni cuba tutup lampu semua. Yang tak nampak orang pertama, Ustaz. Baik elok lagi. Dah semua pakai tak nampak lah gelap. Jadi kita tak dalam cerah tak mana nampak, tambah gelap lagi tak nampak. Rasulullah mata Nabi boleh tengok dalam gelap cerah sama. Khusus bagi Nabi. Jadi baca kisah para anbiya ni, lah kali kita akan jumpa betapa hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus kita nak baca juga pengajaran-pengajaran penting yang kita boleh ambil pada orang dulu. Banyak pengajaran untuk kita buat peringatan. Jadi, itu yang disebutkan. Jadi, kita juga boleh jadikan mereka sebagai contoh ikutan terbaik. Kerana para anbiya ni adalah pilihan Allah SWT. Kata Syekh, maka saya ingin menulis sebuah kitab yang kecil, lagi mudah bahasanya, supaya mampu dibaca dalam waktu yang singkat. Jadi, kita waktu singkat tak banyak. Jadi, saya pilih kitab ni, kerana dia boleh baca dalam waktu singkat. Satu hari boleh dapat satu Nabi. Jadilah. Baik. Ia sangat bersesuaian dengan golongan muda dan orang awam sebagai permulaan untuk membaca judul yang lebih besar. Dan siapa yang ingin tambah maklumat yang sedia ada, hendaklah dia membaca Qasasul Anbiya karangan Imam Ibn Kathir. Ini Syekh senaraikan. Kalau nak baca lebih lagi pasal Nabi, pergi cari sendiri. Ini kitab-kitab yang Syekh sebut. Qasasul Anbiya. Kemudian ada Qasasul Quran. Ada An-Nubuwah wal Anbiya. Ada Tarikhul Anbiya. Ini semua kitab yang dikarang oleh para ulama berkaitan dengan para Nabi. Lalu kata Syekh, saya memohon kepada Allah agar ianya bermanfaat dan diterima serta ikhlas padanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha dekat dan Maha menerima doa. Amin ya rabbal alamin. Semoga barakah pahala mengalir kepada pengarang yang memberikan kepada kita ilmu berkaitan dengan para anbiya. Baik, dah baca cara ringkas ni, saya tak baca satu-satu. Baca satu-satu ke 12 kan. Tadi saya tak namkan silmu, menuayak kan. Jadi kita baca singkat-singkat. Mula saya nak mohon tapi tu dah ada kitab tak boleh mohon kan tu ni. Jadi kena baca agak sikit-sikit. Kita bukan nak baca kisah Nabi tak. InsyaAllah esok ataupun lusa kita akan sambung bermula kisah Nabi yang pertama, itu Nabi Adam AS. Hari ini kita baca dulu sikit dia punya mukadimah. Baik, apa keperluan manusia kepada Rasul? Telah berlaku beberapa hikmah Allah Ta'ala mengutuskan para Rasul kepada manusia. Hikmah yang Allah utuskan Nabi sebab apa? Yang pertama untuk pimpin akal manusia kepada pencipta. Karena nak memahami Al-Quran, nak memahami arahan Allah, takkan mampu melainkan utusan. Rasul yang tukang cerita. Allah sebut dalam Quran semayang. Kena semayang. Siapa nak cerita bab semayang? Nabi. Tugas Nabi pimpin kita kembali pada Allah SWT. Mengajar manusia untuk beribadah kepada Allah. Agar ia tidak menjadi hujah bagi Allah pada hari kiamat. Agar seorang itu tidak diazab oleh Allah kerana tidak melakukan segala taklifan, sedangkan semuanya telah diketahui melalui pengutusan Rasul. Kalau Allah sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula.
Kami takkan azab, kata Allah. Satu-satu kaum takkan diazab melainkan setelah diutuskan Rasul pada mereka. Kalau sampai utusan, mereka tak buat, baru kena azab. Jadi kalau tak sampai berita, tak kena azab. Orang asli duduk dalam hutan. Tak ada maklumat. Tak ada siapa bercerita kat dia. Kena semayang, kena puasa. Tak ada maklumat sampai kat dia. Dia takkan kena azab. Kalau ada lah. Lah orang asli pun pakai istro. Takkan tak ada ni. Maksudnya lah ni sampai dah maklumat. Kalau tak sampai, Allah takkan azab. Sebab dia tak tahu. Allah takkan azab. Ni adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kata orang asli duduk dalam hutan, kata tak dapat maklumat, suruh bohong. Istro pun pakai. Dulu kot lah, betul. Katanya lah dulu memang ada hak jenis tak tahu apa. Orang ada YB masuk dalam hutan, masuk jauh kilometer. Kan dia dapat tahu ada penempatan. Masuk dengan orang asli saja. Jenis pakai daun tu. YB masuk pakai tie. Selerak lari, sebab tak pernah tengok. Mana pernah tengok orang pakai baju macam tu. Jadi bila jumpa ketua kampung orang asli, semang-semang, ajak sikit sebanyak. Lepas tu hadiahkan jam dinding. Sekian-sekian hari bulan, waktu sekian-sekian, jam jarum duk tang ni, kami akan buat main bantuan. Abang kat ketua ni. Jadi ketua pun gantung jam. Pakat main tengok netang apa, tak pernah tahu. Jadi ketua dah tak apa, nanti dia pun akan hantar bantuan sekian-sekian. Tuan-tuan tengah duk tunggu jam jalan, tiba-tiba mampu bateri habis. Awak tak jalan, pakat bimbang. Jadi ketua kampung pergi tengok ada cicak mampu belakang. Jadi ketua kampung kata minta maaf, driver dia matilah. Dia kata hak tak tahu apa, bungkus. Jadi sampai waktu yang ditentukan, datang YB masuk dalam kampung nak bagi bantuan. Antara bantuan utama dia bagi motor. Kerana nak keluar jauh. Jadi mampu setiap kali nak masuk, hampa nak keluar pula. Hantar wakil. Dia pun masuk skuter, tak ada bogia. Ajak bogia pening, orang asli tak pernah bawa. Jadi bila motor masuk selera, dia ingat babi. Lepas tu tengok babi sebelum ni. Ada motor masuk. Pakai selera lari. Tak, motor. Dia ajak dia ketua kampung cara nak naik sebagainya. Jadi sampai waktu sekian-sekian, ketua kampung akan keluar ambil bantuan pun masuk. Tuan-tuan bila ketua kampung duk sedap duk naik dah, seronok naik dah. Gila steering. Gila handle. Jadi pakat naik motor. Dia pun naik motor nak keluar minta bantuan. Pakai daun ni naik motor. Nak keluar pergi pekan. Tuan-tuan bila keluar sampai tengah jalan ada orang tahan. Kawan-kawan ni pun tahan. Orang kampung lah. Tahan. Nak naik. Saya tak pernah tengok. Ketua kampung ni orang mesra rakyat. Naik. Jalan pula ada lagi orang tahan. 3 orang. Dah 2 orang dah naik. Seorang lagi tahan. Nak naik. Naik. 3 naik. Driver dia risau. Pakai daun semua. Dah 3 orang belakang. Tak galut. 3 orang dah naik. Keluar sampai Kedah sampai Pekan. Tuan-tuan naik Pekan baru terkejut. Tengok tu dia ada kereta, ada bas. Tak pernah tengok, tak pernah keluar. Terkejut dia. Sampai tengah naik atas jalan raya Kedah kot dan. Tuan-tuan ada roblong PKP. Roblong. Tengok polis tengok nak naik 3 orang helmet tak pakai. Pakai daunnya, helmet tak pakai. Polis tahan. Bila polis tahan dia kata apa tuan-tuan? Minta maaf penuh lah. Dia ingat polis tahan nak naik kau. Mampu. Polis kata tak boleh bercara orang jalan. Sampai ke pejabat YB nak minta apa bantuan. Duk tunggu nak naik ke mana ni, ada lift pintu terbuka tutup, buka tutup, buka tutup. Tak nak buat ke mana. Jadi tuan dia tengok ada seorang budak masuk, betul tertutup. Tunggu. Duk lama terbuka, orang tua keluar. Start motor balik terus. Orang ni kan sebab apa lari? Dia kata ada seorang budak tu masuk baru 4-5 tahun masuk. Terbuka tertutup, bila terbuka balik tua terus dia. Saya ni tua dah mampu terus keluar. Jadi saya tak ni nak masuk. Cerita bohong ni bukan nak cerita ni, bohong mampu pula lah. Cuma nak abang tuan-tuan berbuaya sekalian, tengok orang kalau ada hak jenis tak erti apa tu, dia ni takkan kena azab sebab tak sampai ilmu kat dia. Tapi bohong lah, orang asli semua ada hadar, suruh ada, telefon ada, bahkan lagi canggih daripada kita setiap bulan. Jadi Allah takkan azab kalau tak ada Rasul yang diutuskan. Ini hikmah Allah utus. Jadi manusia tak dihabak, saya tak tahu filmmu. Rasul dah bagi tahu dah. Ada sampai dah utusan. Allah Ta'ala telah utuskan para Rasul dan Nabi dari kalangan manusia sendiri bagi memudahkan urusan dakwah dan memahami hal keadaan manusia yang sama-sama menanggung segala taklifan syarak yang diberikan. Jadi kenapa Allah hantar kepada manusia juga? Kerana manusia faham manusia. Kalau hantar kepada malaikat, kita malaikat bolehlah kami orang, mana mampu. Tak. Hantar orang juga sama macam apa.
Dan Rasul ini juga merupakan pilihan Allah. Seorang insan tidak akan mampu untuk mencapai darjat kenabian dengan melakukan amal ibadat serta amal soleh. Tuan-tuan, kita tak boleh beramai nak jadi Nabi. Tak boleh. Ni pilihan Allah. Hang beramai pilih guru mana pun tak jadi Nabi. Tak boleh. Dekat jadi ulama' boleh. Mengaji, baca ilmu dan sebagainya boleh. Tapi nak jadi Nabi tak dapat. Kerana ni adalah pilihan Allah. Sesungguhnya Rasul dan Nabi merupakan pilihan Allah kepada hamba yang dipilihnya untuk jalankan kepentingan. Firman Allah, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ini pilihan Allah. Bukan pilihan kita. Sebab tu pilihan Allah yang terbaik. Allah pilih yang terbaik. Jadi Allah tak pilih. Sebab tu para anbiya ni yang terbaik. Nabi setiap zaman yang terbaik. Dia yang paling segak, paling cantik, paling smart, paling bijak. Semua dia. Sebab dia yang terbaik pilihan Allah. Kalau pilihan kita tak baik. Wakil rakyat pilihan kita. Sebab tu ada wakil rakyat yang tak sempurna. Ada. Kadang segak dah. Nampak segak tapi bodoh. Ada. Ada yang huduh piang tapi cerdik. Ada yang tinggi elok, boroi pula dah. Hak kurus botak kepala pula. Puih tak sempurna saja. Sebab yang pilih pun macam kita juga pilih dia. Kita pun sebuah tu lah. Kita tak sempurna, maka hak kita pilih pun lebih kurang tu juga. Tapi Allah yang maha sempurna memilih insan yang terbaik. Jadi para anbiya ni pilihan Allah, bukan pilihan orang. Nabi-Nabi ni naik bukan kerana mundi tak. Allah yang pilih. Apa beza Nabi dan Rasul? Maklum dah, selesai dah. Rasul seorang manusia diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dengan satu syariat dan diperintahkan untuk sampaikan kepada umat. Itu Rasul. Dia dapat wahyu dan sampaikan kepada umat. Manakala Nabi, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya akan tetapi tidak diperintahkan untuk sampaikan. Dia dapat wahyu tapi tak wajib sampaikan. Rasul wajib kena bagi sampai. Lepas tu, ni cara ringkas dia punya maksud. Jadi Rasul ni lelaki, merdeka dan dapat wahyu daripada Allah. Syarat dia lelaki. Tak ada perempuan pada kalangan, Rasul di kalangan perempuan tak ada. Walaupun ada ulama' sebut, ada pendapat sebut ada. Lebih kurang 5 orang. Siti Maryam, Siti Sarah, ibu Nabi Musa, kemudian, apa lagi ada 5 orang. Siti Sarah, kalau tak salah Siti Sarah, Asyah, Ummi Musa, mak Nabi Musa, kemudian Siti Maryam, Siti Fatimah, kalau tak salah lah. Kutu lah. Saya pun tak ingat. Tapi saya tak berasa nak galak sangat sebab tuan-tuan tak tahu lebih kurang tu. Jadi lupa pergi lah. Kita lebih kurang sama. Cuma lebih kurang tu ada pendapat ulama' sebut, ada 5 ni daripada kalangan wanita yang dilantik itu Rasul. Cuma pendapat ni ditolak. Kenapa? Ulama' hujah bukan hujah bodoh. Ulama' sebut antaranya mak Nabi Musa dapat wahyu. Dalam Quran Allah sebut wa uhiya ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada mak Nabi Musa untuk menyusukan anak ni. Jadi siapa yang dapat wahyu? Nabi. Sebab tu ulama' kata mak Nabi Musa ni Nabi kerana dapat wahyu. Ulama' kata tak, dia perempuan. Wahyu di sini maksudnya ilham. Jadi nak tolak macam mana pendapat ni, ulama' guna ayat Quran. Allah sebut juga dalam Quran, kami telah wahyukan kepada lebah. Lebah mendapat wahyu juga. Jadi kalau pakai buah dapat wahyu Nabi, lebah Nabi juga. Jadi masuk wahyu kat lebah ni ilham. Macam tu juga kat mak Nabi Musa. Jadi nak jadi Rasul, syarat dia lelaki. Kemudian merdeka, bukan hamba. Hamba tak boleh jadi Nabi. Lepas tu Luqmanul Hakim, ulama' kata dia bukan Nabi. Hujah dia apa? Kerana dia hamba dari kecil. Dari kecil dia jadi hamba. Jadi hamba tak boleh jadi Nabi. Nabi Yusuf hamba tak? Tak. Nabi Yusuf hamba bukan pada kecil. Nabi Yusuf hamba telah besar. Abang-abang dia lempak masuk dalam telaga, kemudian dijadikan hamba. Asalnya bukan hamba. Tu syarat nak jadi Nabi, dia bukan hamba, dia kena merdeka. Jadi beza dia, Nabi, dia dapat wahyu tapi tak kena sampai. Manakala Rasul dapat wahyu, kena sampaikan kepada umat. Maka setiap Rasul itu ialah Nabi, dan bukanlah setiap Nabi itu ialah Rasul. Banyak lagi tuan-tuan boleh baca. Kenapa kita baca tentang sirah para Nabi? Baca. Kenapa kita boleh kena baca sirah para Nabi ni? Dan kena baca. Antaranya ayat Quran Allah sebut wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin.
Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang beriman. Jadi kisah para anbiya ni ada untuk bagi tenang, tetap hati. Antaranya Allah kisah ni untuk tetapkan hati kita. Kemudian ada kebenaran dalam kisah para anbiya ni, dan ada peringatan, dan ada nasihat yang sangat berguna bagi orang beriman. Dan wajib kena beriman kepada para rasul, kerana ada ayat Quran yang Allah sebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kena beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, dengan rasul dan sebagainya. Ini ayat Quran yang kita sedia maklum. Tuan boleh baca. Panjang. Jadi antara disebutkan kita beriman dengan para rasul yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Dan dalam Quran dan hadis yang disebutkan ada 25 orang. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Tuan boleh baca 25. Saya skip lah. Itu dah sedia maklum lah. Kalau ajak budak jahdua boleh sebut satu-satu. Ni bukan jahdua. Tua lah. Jangan nak sebut semua. Jahneri lah. Jadi sebut cara ringkas, ini makan masa. Jadi ni nabi-nabi yang ada dalam Quran, 25 orang lebih kurang. Baik, berapa jumlah bilangan rasul disebutkan di sini? Bilangan para nabi terlalu ramai sehingga mencapai 120,000 orang. Manakala bilangan para rasul ialah seramai 315. Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah SAW, berapakah bilangan keseluruhan para anbiya? Baginda menjawab, 120,000 orang. Bilangan rasul dari jumlah itu ialah seramai 315 orang. Jadi ulama khilaf. Yang sebetulnya pegangan kita wajib kita kena berpegang, jumlah para anbiya dan rasul ni hanya Allah je tahu. Kita tak tahu jumlah yang tepat. Jadi yang boleh sebut orang, jumlah nabi antara 313 antara 120 ke 124 ribu. Antara tu lah yang disebutkan. Kerana ada riwayat sebut banyak. Jadi antara 120,000 ke 124,000 jumlah para anbiya. Jadi kita ambillah 124,000 nabi. Daripada 124,000 nabi, Allah angkat 313 jadi rasul. Jumlah rasul antara 313 ke 315. Antara tu tepat Allah. Jadi daripada 124,000 tadi, Allah angkat 313 rasul. 313. Daripada 313, 25 rasul Allah sebutkan nama dalam Quran yang kita dah apa? Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW. Daripada 25 tadi, Allah pilih pula 5 orang jadi ulul azmi. Jadi rasul ulul azmi siapa dia? Mereka adalah para rasul yang telah bersabar dan menanggung segala kesusahan kaum masing-masing lebih banyak daripada para rasul yang lain. Jadi rasul ulul azmi ni Allah bagi ujian lagi berat. Nabi semua dapat. Asyaddul bala al-anbiya. Kamar Nabi pernah sebut. Orang yang paling banyak dapat bala ujian para Nabi. Kemudian para ulama dan siapa-siapa yang ikut jalan Nabi, semua akan dapat ujian berat. Jadi Nabi-Nabi semua dapat ujian berat. Cuma dalam banyak-banyak Nabi, 5 orang Allah uji lagi berat. 5 tu siapa dia? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Alaihissalatu wassalam. 5 orang Nabi ni dapat ujian yang sangat berat diberikan oleh Allah. Sehingga mereka digelar ulul azmi. Dan daripada 5 orang ni Allah lantik penghulu, iaitu Nabi kita Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tugas-tugas Rasul tu dalam dibaca juga mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan begitu juga kelebihan-kelebihan dakwah para anbiya, rasul dan sebagainya. Dan antara sifat Rasul yang kita ketahui jujur, Nabi tak pernah berbohong. Iaitu tidak pernah berdusta. Nabi juga amanah, iaitu adil dalam berbicara, menghukum dan lain-lain. Nabi takkan buat lebih kurang khianat, takkan. Mereka akan jujur dan amanah. Kemudian mereka akan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, takkan sembunyi ilmu. Dan bijak, iaitu bijak dalam menyampaikan dakwah dan berhujjah. Para anbiya semua cerdik belaka. Kemudian mereka juga selamat pada aib-aib kecacatan yang menyebabkan manusia lari. Para anbiya tidak ada aib yang tercela. Kalau kena penyakit biasa. Kalau takat demam ke pingsan biasa. Tak ada kena penyakit yang orang tengok jijik. Tak ada. Selamat pada aib. Benar rantaian keturunan, iaitu dari pernikahan yang sah. Para anbiya tak ada seorang pun main pada jalan yang tak sah.
Lepas tu Nabi kita Muhammad SAW sebut apa? Nabi kata, saya ni sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang baik masuk dalam rahim yang suci. Ini dalil kuat mengatakan mak dan ayah Nabi, datuk nenek moyang Nabi, kesemuanya ahli syurga. Nabi sebutlah hadis. Berpindah dari tulang sulbi baik masuk dalam rahim suci. Sentiasa. Suci masuk apa? Yang pertama, suci pada akidah yang salah. Semua akidah benar, mentauhidkan Allah. Suci yang kedua, suci pada jalan zina. Semua menikah. Bukan berpindah cara zina, berpindah cara nikah. Mak ayah Nabi menikah, Tok Wan Nabi menikah, semua menikah. Ini jalan semua keturunan mereka, keturunan yang suci. Bukan daripada jalan zina. Ini semua Nabi. Baik. Kemudian ismah, iaitu para Nabi itu dijaga sebelum diutuskan menjadi Rasul dan juga selepasnya daripada melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Iman mereka sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Jadi para anbiya ni dijaga oleh Allah. Kecil-kecil Allah jaga lah. Tak buat. Takkan buat benda yang lara. Takkan dijaga oleh Allah. Antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah tengah duk jaga kambing. Nabi membela kambing, ambil upah. Tengah jaga kambing, mai 3-4 orang pemuda ajak Rasulullah pergi majlis keramaian. Ada kenduri. Pergi ya. Orang Arab buat kenduri 3 hari 3 malam. Main gendang, menari, joget. Arab dengan tak tahu. Ustaz Syari tahu dia join. Jadi ulama dia tahu Arab macam mana perangai. Kenduri jahanam. 3 hari 3 malam. Nabi duk jaga kambing. Popok ni main kata, jom Muhammad kita pergi. Nabi kata apa? Nabi, macam mana aku duk jaga kambing ni? Tak apa, kami jaga Nabi. Kawan jenis ni ramai. Nak berjahanam. Tak apa-apa kami main jaga. Tuan-tuan ingat senang jaga kambing. Kambing binatang paling susah jaga. Sebab tu orang tak mahu jaga. Mahal. Ada kambing ke lagi? Tanya ya, selamat. Kambing bukan senang, mahal. Jual nak jaga payah kerja mampu orang curi. Makan pun tak mau. Banyak. Ada satu dedak, semua binatang makan. Kambing tak makan. Dedak tu semua binatang makan. Boh lah binatang apa pun. Kambing tak makan. Ni pelik kambing. Penat jaga. Letih. Sebab tu kalau siapa jaga kambing dia boleh sarak banyak. Kerana dia memang meletihkan orang. Kalau bukan kerana kambing, mana mungkin Syawal berjumpa dengan harta Ahmad Al-Bah. Kerana kambing lah. Ligan-ligan nah duduk dalam gua. Kambing tu lah. Letih. Ada seorang orang tua lah mampu je. Ada orang tua juga kambing tak larat letih. Berlambak kambing dia lepas dari badan. Sampai waktu rehat, bila kambing nak makan, dia sanak bawah pokok. Dia main tengok kambing. Dia tak larat. Ada budak muda saja main kata sembang. Kawan tak larat, dia main sembang. Pakcik nak tanya sikit boleh tak? Dia nak tanya apa? Dah tengok kambing pakcik banyak. Kambing pakcik ni sehari makan banyak mana? Pak Long ni malah. Tapi dah tanya. Yang nak tahu ni hak mana? Warna hitam, warna putih. Berlambak. Ada warna hitam, ada warna putih. Bagi tahu hak saya warna hitam dulu lah. Kerana hitam itu menawan. Jangan tengok saya. Saya malu. Jadi bagi tahu kat saya kami warna hitam dulu. Jadi pakcik ni kata kami warna hitam ni makan sehari 2 kilo rumput. Oh, warna putih pakcik makan banyak lah. Warna putih sama 2 kilo lah. Kalau sama apa abang? Asyik-asyik. Dia pelik lah. Kami pakcik ni bulu tebal. Kalau tebal boleh dapat banyak warna baju. Warna hitam, warna putih nak tahu. Warna hitam tu pakcik. Hitam boleh buat 2 helai. Warna putih sama. Dia tak marah lah. Kami pakcik ni kalau berjalan sehari boleh pergi jauh mana? Warna hitam, warna putih nak tanya. Warna hitam pakcik. Warna hitam boleh pergi dekat 5 kilo. Warna putih pakcik. Sama 5 kilo kak. Dah jadah. Kalau sama abang dua-dua lah. Marah. Pakcik memangnya sayang. Kalau dah sama, kenapa nak abang hitam putih dulu? Abang lelok lah. Pak Long ni penat. Jangan tanya, dia jawab betul lah. Jadi Pak Long ni bila tengok budak ni marah, dia pun tak larat lah. Sebenarnya pakcik minta maaf. Pakcik abang yang warna hitam dulu sebab hak warna hitam pakcik punya. Oh, patut dah dia abang dia dulu. Warna hitam dia punya. Habis tu kami putih siapa punya? Sama pakciknya. Celaka orang tua. Orang tak larat hamil tanya dia memang itu lah. Nak hiburkan hati dia tak larat. Ingat senang pula kambing. Oh, letih. Nabi tengah jaga kambing. Apa bapak ni mai ajak pergi kenduri. Nabi kata nak siapa nak jaga? Kami tolong jaga. On the way Nabi nak pergi terlena. Ngantuk lena. Sampai habis majlis tu baru sedang balik. Macam mana Muhammad Syah nak? Aku pergi pun nak terlena. Tak apa, esok lagi pergi pula. Jagalah. 3 hari Nabi terlena. Allah jaga. Lepas tu Nabi kata aku takkan pergi dah majlis macam tu. Nabi takkan. Allah jaga. Tuan-tuan, kenapa Allah jaga saya siap? Ni masa muda Nabi SAW.
Kalau Nabi pergi majlis tu, mai ke depan esok Nabi dakwah, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Dia buat kata apa? Sembang terang. Hang bumbi, bungkui. Jadi Allah jaga siap-siap para anbiya daripada buat benda-benda lara. Dosa kecil tak buat. Benda aib tercela pun takkan buat. Melainkan buat benda yang. Sebab tu orang tak boleh kata apa kat Nabi. Para anbiya tak boleh kata apa. Dia nak hina Nabi, tak boleh. Nak kata tukang siar. Tak. Lalah pengembala kabin ni lah. Hang nak ikut pengembala kabin no. Hak tu yang paling lekeh daripada dia bohong. Sebab tak ada keburukan yang ada kat Rasul SAW. Dan ini adalah penjagaan khas daripada Allah kepada para anbiya. Jadi kemudian disebutkan juga last perantaraan ucapan Rasul, ada yang Allah bagi berbentuk wahyu, iaitu ilham dalam hati para anbiya. Ada juga disampaikan melalui perantaraan, akan tetapi di sebelik tabir. Banyak. Dan ada juga menyampaikan wahyu dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Ini semua cara Allah sampaikan wahyu kepada para anbiya dan Rasul untuk disampaikan pada umat. Jadi itu mukadimah yang boleh kita sebut. Panjang juga sebut mukadimah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan orang macam sekalian, maka tu mukadimah kisah para anbiya dan Rasul. Kenapa penting kita kena belajar untuk memberikan hati kita kuat, berpegang dengan agama Allah, mengambil pengajaran ibrah yang banyak daripada kisah para anbiya, sekaligus kita dapat mengikuti contoh tauladan yang ditunjukkan oleh para anbiya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, ayah dan orang macam sekalian, insya-Allah mungkin esok saya tak sempat. Esok saya ada majlis di Al-Ustaz. Jadi pagi esok tak sempat. Mungkin lusa kita akan jumpa. Kita akan mula baca kisah Nabi Adam AS. Sekali kita jumpa, kita akan habiskan kisah Nabi secara ringkas. InsyaAllah kita akan cuba perhabis. Sekali jumpa perhabis. Tapi nampak macam panjang tak? Mampu ya. Dengan nak merapu lagi berkata habis. InsyaAllah kita akan cuba perhabis setiap kali jumpa satu Nabi. Jadi kalau 25 kali jumpa, habis 25 pada Rasul. Mudah-mudahan dapat kita kenal sikit sebanyak Nabi-Nabi. Dan kisah ni kita boleh ambil cerita ke anak-anak cucu. Jangan duk cerita monyet dengan sang kancil, kora-kora lumba dengan arnab. Itu tak payah cerita lah. Ini cerita pasal Nabi, para anbiya. Karena kisah ni banyak pengajaran. Wallahualam, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ni. InsyaAllah ada masalah panjang. Kita akan bertemu pada setiap hari. Kalau saya tak main pun Ustaz Syuari ada. Setiap hari kita akan ada majlis. Kalau kami dua-dua tak main, Ustaz Najmuddin ada. Ustaz Haikal ada. Jangan risau. Habis tak ada, Pak Long di bawah lah dengan Mimah. Dia akan tarik naik juga, pergi kuliah juga. Pergi ada juga majlis insya-Allah. Dan tuan-tuan yang melihat kuliah pada pagi ni, pakat-pakat gulung sikit sebanyak duit yang kita ada, rezeki yang Allah bagi, kongsikan bersama-sama untuk kita jayakan lagi majlis dan urusan pentadbiran sekolah serti Ruhul Mannan. Mudah-mudahan Allah berkati dan memberikan kebaikan pada kita semua. Wallahualam, saya mohon ampun dan maaf atas bahasa silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.